Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Okey, hari ni kita nak tengok kereta paling laju di dunia. Dan kalau awak ingat kereta ni ialah kereta Bugatti ke ataupun Lamborghini ke Ferrari ke, bukan. Kalau awak ingat ini Rimac pun bukan. Yang ni ialah Tesla Model S Plaid. Jadi kereta Tesla Model S ni sudah dikemaskinikan lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Kereta ni sebenarnya umur dia dah 9 tahun. Dia lancarkan pertama tahun 2012. Dan selepas 9 tahun, ianya menjadi makin laju. Ini yang kita nak tengok ni. Ini dikatakan dia punya pecutan 0 sampai 60 km sejam ialah bawah pada 2 saat. Tapi itu semua Tesla punya claim. Jadi hari ni kita dah mula nampak review daripada independent publication lah. Jadi antara yang terawal yang keluar dengan review ni ialah Mototrend. Dia awak kena pergi website mototrend.com, tengok dia punya full review dia. Cuma nak capai 1.98 saat tu dia kena ada beberapa syarat lah. Jadi orang dipaksa ikut beberapa syarat. Tesla pula letak syarat. Syarat dia ialah kena pergi dekat drag strip yang Tesla dah pilih dan kena start dekat belah biasa dia orang start. Jadi drag strip ni, kalau biasa tengok drag strip mana-mana, dekat tempat dia punya Christmas light tu ataupun di mana dia orang mula drag strip tu, selalunya warna tu warna hitam tu, melekat dengan getah tayar lah. Dan juga di situ dia orang akan tuang satu jenis macam gum lah, kalau kata gum, cecer cair ni yang untuk membantu jadi lebih melekit lah. Dan cecer cair ni dia panggil VHT. VHT tu saya tak tahu apa. Ni kat bawah ni, kalau saya jumpa saya letak kat bawah ni lah. Jadi VHT ni dia ialah satu cecair yang bagi dia melekat lah. It's a resin lah. Dan so it's not natural. Kalau kita ada pun di jalan kita test, benda tu tak ada di jalan, jadi mungkin akan tak ada tire slip sikit lah. Jadi bila ada VHT tu dia kurang slip sikit. So apapun Tesla kata nak test, kena test kat sini. So dia negotiate tak lepas juga. So dia orang decide, kata okey tak apa, kita test ikut Tesla punya syarat, besok kita bawa tempat lain, kita test sendirilah on our own time. Kita kena sewa tempat lain pula lah. So kita okey. So dia orang biasa test dekat Auto Club Speedway in Fontana. Jadi yang Tesla nak ialah kena pergi tempat lain lah. Tesla nak Famoso Raceway dekat Bakersfield, mungkin dekat factory depan sini biasa dia orang test ke apa lah. So apapun lepas dia sama-sama terpaksa buat lah. Dan bila buat tu, bila dia orang uji, memang betul dapat masa tersebut, iaitu 1.98 saat. Jadi ini satu masa yang memang sangat mengejutkan, kerana untuk mencapai bawah pada 2 saat ni ialah sesuatu yang tak pernah nampak lagi lah untuk kereta-kereta biasa. Cuma Rimac, satu kereta daripada Estonia, yang telah berjaya mencapai angka tersebut. Jadi kereta Rimac tu ialah is a hypercar, electric hypercar, dan dia punya kuasa kuda dia dekat dengan 2000 horsepower. Jadi untuk Tesla Model S ni ialah kereta keluarga 4 pintu kan. Dan yang ni 1000 horsepower, 1050 pound-feet of torque. Jadi dia punya pencapaian tu sangat mengejutkan lah. Dari macam mana pun kita sembang, kita cerita ke, dia memang masih telah berjaya, Mototrend telah berjaya mendapatkan masa tersebut. Jadi bila dia yang tu cuba, betul dapat 1.98 saat, 0 to 60 batu sejam. Dan untuk quarter mile, 9.25 saat pada kelajuan 152.6 batu sejam. So ini satu yang mind blowing lah, basically orang katakan, untuk sebuah kereta keluarga. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tesla telah mencapai tahap pecutan sama dengan Rimac punya hypercar. Dan kalau just as an aside lah, saya pernah tanya dekat seorang jurutera Porsche apa dia punya limit, theoretical limit untuk 0 to 60 ataupun 0 to 100 km ni. So dia kata theoretical limit adalah is 1.7 seconds. So dia orang dah sampai near to the theoretical limit on a 4-door sedan. Betul dia ada 4-wheel drive, ini tri-motor punya, ada 3 motor yang power benda ni, tapi still it's a 4-door sedan. Betul dia ada grippy sikit dekat track tu. 1.98 seconds. Itu satu, tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Dan so the next day tu dia orang pergi buat lagi sekali untuk dekat tempat biasa dia orang test, tak menggunakan benda-benda yang melekit-lekit tadi tu.
Dan dia mencapai masa berapa tau? 2 saat. So, dia pergi ni ke sini pula. Pergi lagi sekali, 2.28 seconds. So, bukan, sorry. So, masa Model S P100D dulu, di tempat yang sama, iaitu di Fontana racetrack ni, drag strip ni, dia berjaya mencapai 2.28 saat. Jadi untuk kali ni dengan the new Model S Plaid 2.07 saat. Tadi 1.98, so maksudnya dia lari 0.1 second. Sorry, less than 0.1 second. It's 0.09 seconds, lagi perlahan. So it's memang basically kaitan ni 2 second lah, 2 second car lah. 0 to 100 km per hour, 0 to 60 miles per hour is 2 seconds. Dan yang lebih mengejutkannya, benda ni dia konsisten. Ulang kali pun masih dapat lebih kurang 2.1, 2.2 macam tu je. So dia memang, so it is memang kereta yang konsisten dia punya pecutan itu. Dan bila dia orang try pecut macam biasa lah, maksudnya bukan like a special procedure ke macam untuk launch control, masih lagi berjaya mencapai masa yang sama, iaitu 0 to 60 dalam masa 2.28 saat. Ini memang satu yang saya rasa sangat-sangat hebat lah untuk Tesla, dan sudah tentu ramai orang yang akan terkejut lah dengan benda ni, pasal sebelum ni Tesla je yang claim, tapi sekarang ni dia dah mencapai ni dengan sendirinya lah kan, melalui independent test. Nak tunjuk berapa dahsyatnya dia punya pecutan ni daripada masa 0.2 saat, maksudnya tekannya 0.2 saat dia dah capai 1G, lebih pada 1G, dan maksimum dia mencecah 1.227G dalam pada kelajuan 32 km sejam. 32 batu sejam. Dan bila dia orang test braking pula untuk 60 miles per to 0, kereta punya peak 1.221G. Jadi maksudnya dia punya electric motor tu lagi power daripada dia punya brake dalam menjana G-force. Ini memang sesuatu yang mind blowing lah, pasal bila kita nak decelerate tu selalunya memang naturally the car, bila kita dah tak tambah power, dia akan naturally nak slow down kan. So you assume that dengan brake it would achieve higher G-force, tapi tak. Kali ni the braking force is less than the accelerating force. Saya rasa ini mungkin tak pernah berlaku kot dalam kereta-kereta biasa. Dan kereta-kereta racing mungkin, tapi untuk kereta-kereta biasa susah nak cakap lah. Saya rasa tak pernah nampak lagi lah. Cuma kereta ni sekarang ni yang dia kalah dengan Rimac Nevera sahaja. Rimac Nevera punya quarter mile laju daripada Tesla ni, dan dia punya 0 to 60 batu sejam saya rasa 1.9 flat. Dan yang tested ni 1.98. Tapi because this is a 4-door sedan, a 5-seater yang berat, yang tak tahulah nak cakap macam mana. Dan kita ada tengok video test driver kereta racing Tesla Model S yang baru ni, test driver bawa di Little Lumba, dan dia makan kereta-kereta supercar atas track tu macam tak ada apalah. Iaitu on the straight line kita tak terkejut sangat lah. Tapi even in the corners pun dia boleh keep up dengan all these supercars, dan kita memang terkejut lah. Tetapi ni lagi, bila Motor Trend ni punya review kita tengok baca, dia kata even in the back road, maksudnya kita masuk jalan-jalan belakang pun, memang kereta ni memang sangat-sangat capable lah. Dia punya pemanduan dia pun cukup bagus. So ini bermakna kereta ni bagus atas highway, dan juga jalan-jalan kona-kona naik bukit pun dia memang cukup terror juga. So tak tahulah macam mana dia on tune dia punya suspension ke apa ke, tapi memang ada kelebihan lah kereta elektrik ni disebabkan dia punya center of gravity rendah. Jadi bila center of gravity tu rendah, memang dia ada added stability lah. Maksudnya kalau kita nak control, nak bagi kurang dia punya roll pun adalah lebih mudah lah. Dan just nak control the roll tu tak ada masalah, pasal you boleh just adjust your suspension punya angles ataupun geometry dia untuk match dengan your center of gravity, dan dia tak roll lah. Tapi dia jadi pelik kalau center of gravity tu tinggi, sebab kereta ni center of gravity dia rendah. So bila dia orang buat macam tu, dia masih lagi menghasilkan satu driving condition yang berasa normal, dan ini membolehkan kereta ni rasanya masuk ke kelajuan yang tinggi lah, walaupun pada jalan-jalan belakang.
So dia kata walaupun Tesla ni dia punya handling ataupun dia punya steering tu tak setangkas dan tak setepat macam Porsche Taycan Turbo S. Tapi Porsche Taycan Turbo S tertang daripada Porsche lah pula kan. Ini ialah Model S ni ialah daripada Tesla, dan this is not a sports car, this is memang a family sedan yang dia tahu ramai orang kata pun selesa dan senyap sangat. Dan so it's like you imagine kereta yang kita boleh imagine satu kereta yang jauh lebih selesa daripada Porsche Taycan Turbo, tapi dia punya pemanduan dia hampir sama dengan Porsche Taycan Turbo. Jadi ini yang menyebabkan saya rasa Mercedes punya new EQS ni memang akan menghadapi satu cabaran yang agak besar jugalah. Memang saya akui Mercedes EQS tu dia punya kabin dia cantik dan dia punya luar ataupun agak menarik lah, tapi saya tak berapa berkenan sangat pasal saya rasa dia nampak macam lemah sikit, macam jelly mold lah, macam bleh. Dan saya pada mata saya lah, kalau nak ambil kereta cantik, ambil Porsche Taycan lah. Nah, yang kedua cantik mungkin Audi e-tron lah. Dan yang ketiga ni Tesla Model S. Tapi tiga-tiga ni memang close fight lah pada saya lah. Especially Porsche Taycan dengan Audi e-tron tadi tu dari segi rupa dan juga daripada segi kabin. Tapi because Tesla Model S Plaid ni dia punya harga dia tu saya rasa lebih kurang lah dia dengan Porsche Taycan ni semua. Cuma dia punya performance ni sekarang ni memang sangat-sangat mengejutkan lah. Dan ini yang akan menjadikan kereta ni sebagai benchmark lagi. Masa dia keluar tahun 2012 tu, ada yang mengatakan bila mereka pandu uji kereta tu, inilah kereta terbaik yang pernah dihasilkan di dunia. Jadi dengan keluarnya Model S yang terbaru dengan Plaid ni, saya rasa ini akan berulang balik lah. Cuma yang orang komplain pasal dia punya steering dia tu dia tak bulat lah, dia macam separuh, macam yoke, macam kapal terbang punya steering lah. Jadi ada orang komplain lah pasal untuk kelajuan rendah kita kena pusing banyak kan. Jadi kadang-kadang kita capai benda tu tak ada. Steering tu tak bulat, dia 4 segi dan pencapai tak ada. Jadi kalau kita biasa memang tangan di pukul 9 dengan pukul 3, maksudnya opposing side dan okey lah. Tapi kalau kita jenis pegang merata, nak shuffle, tak boleh lah. Susah sikit lah. So itu je yang dia punya komplain. Tapi benda ni boleh selesaikan dengan variable speed, variable gearing lah. Of course Tesla tak ada benda ni. Kalau nak tengok contoh macam mana boleh buat variable gearing, BMW dulu ada menggunakan variable gearing untuk E60 dia. Dia panggil adaptive steering lah, yang itu memang cukup bagus lah. Bila kita corner pada kelajuan rendah pun kita masih tak payah pulas banyak steering tu. Dia is a very nice system. Tapi Tesla tak ada benda tu. Tapi bila Elon Musk ditanya, dia kata mungkin 2-3 tahun lagi dia akan perkenalkan benda tu lah. Saya excited sebenarnya pasal model Tesla Model S Plaid ni, tapi ialah kita tak akan dapat kereta ni tanpa bila kita tak tahu bila kereta ni akan masuk ke Malaysia secara rasmi. Dan kalau masuk pun belum tentu lagi kita boleh dapat, sebab tak tahulah kan macam mana Tesla punya outfit kat sini, sama ada dia bersedia nak beri kereta untuk pandu uji ataupun tidak. But we are excited lah nak laporkan sikit apa yang Motor Trend tulis ni. Motor Trend ni memang boleh pakai lah dia punya review dia, yang memang betul-betul car guys. So yeah, why not? Kalau ada duit, saya sekarang sudah pergi booking Tesla Model S Plaid. $131,000, $15,000 lebih murah daripada Porsche Taycan Turbo S kalau kat US. Jadi kalau order kat sini, kalau dia punya harga kurang daripada Porsche Taycan Turbo S, berbaloi sangat-sangat pasal this is now officially the fastest car in the world. Below 2 seconds punya acceleration. Gila. Okay, sampai situ saja merapu saya kali ni. Kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan lah. Tolong kita sikit subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.